Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 40 ayat yang ke 246. Muka surat 40 ayat 246, dan ada sedikit penerangan ayat 245. Kita dah cerita dah sikit. Tapi kita masuk ayat 246 muka surat 40. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه
ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri hidayah kepada mereka. Amin. Dan mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang mahir tentang Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkan, Engkau kurniakan juga kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah ya Allah kami semua ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Wahai Tuhan, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kau ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat hari ini berkaitan dengan satu peristiwa kegagalan mentaati Allah saat berjanji untuk taat. Ada satu peristiwa yang berlaku selepas Nabi Musa dan sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada satu peristiwa di waktu itu, waktu renggang kerasulan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku fitnah dalam masyarakat, di mana satu masyarakat itu diperhambakan oleh masyarakat yang kuat.
maka dikehendaki membela umat yang beriman, maka dikerahkanlah masyarakat untuk berperang. Tetapi dibimbangi bila dikerah tak nak berperang. Jadi bila ditanya, mereka berikrar sangat untuk sama-sama berjuang demi menegakkan agama. Lalu diperintahlah ditetapkanlah, dibuat keputusan bahawa untuk menegakkan agama ini kena berjuang, kena perang sabit. Jadi bila dalam survey itu mendapat persetujuan ramailah untuk perang sabit mempertahankan agama Allah. Lalu ditetapkan peperangan. Bila ditetapkan peperangan, orang yang suatu masa dia berikrar untuk berjuang tarik diri di saat-saat telah buat, orang kata, keputusan. Ini bahaya. Bahaya contoh masyarakat yang berikrar untuk berjuang, bila sampai masa berjuang tarik diri. Sedangkan itu dah di medan dah tarik diri. Apatah lagi yang pergi berjuang, yang telah pergi berjuang pun tarik diri juga dalam medan perang. Inilah peristiwa yang berlaku suatu ketika, yang ayat hari ini dia minta Nabi SAW ambil perhatian cerita ni. Ambil perhatian dalam ayat hari ini, yang ayat 246 tu. Alam tara ilal malak min bani Israel min ba'di Musa. Alam tara, alam maknanya apakah tidak engkau perhatikan wahai Muhammad. Tara tu dia cakap individu, Allah cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak nampak? Kamu tidak nampak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkataan alam tara ini, tara ni lihat dengan mata, tapi peristiwa ini berlaku sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sebelum Nabi Isa, antara Nabi Musa dengan Nabi Daud alaihissalam, fatrah ataupun zaman itu. Nabi tak ada lagi, Nabi Isa pun belum lahir lagi, tak ada lagi situ. Tapi Allah tanya alam tara, Allah tanya Nabi, apakah kamu tidak perhatikan? Kita kata macam mana nak perhati benda tu tak berlaku pada zaman kita? Mana sejarah? Sejarah juga boleh dinilai sebagai alam tara. Sejarah yang benar boleh dinilai alam tara. Nak tengok dengan mata memang tak boleh. Dengan mata hati, dengan mata sejarah, mata ilmu, gitu. Alam tara, tengok dengan ilmu, dengan sejarah yang benar. Jadi Quran membawa satu nilai sejarah yang tidak boleh dipesongkan. Kalau mungkin buku-buku lain orang tulis, orang tipu, tapi kalau Quran tak ada orang tipu. Jadi Allah bawa satu kisah ini untuk Nabi nilai sallallahu alaihi wasallam peristiwa ini sebagai suatu guideline. Kamu dalam membawa umat kamu boleh jadi akan berlaku dalam masyarakat orang yang sifatnya begini. Buat satu agreement nak pergi perang, bila sampai time perang tarik diri. Mungkin berlaku pada umat kamu. Gitu. Jadi kita tengok dulu. Alam tara maknanya tara di sini bukan tengok dengan mata saat kejadian itu, tapi tengok dari sudut sejarah. Dari sudut sejarah. Ilal malak. Al malak ini ialah pembesar. Min Bani Israel, di kalangan Bani Israel, tetapi min ba'di Musa, selepas zaman Musa, katanya sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Lepas tu Nabi Daud bila berjaya dalam peperangan, Nabi Daud dilantik menjadi raja. Jadi raja. Apa yang berlaku peristiwa masa ni? Allah kata iz qalu li nabiyyin lahum, ketika itu mereka tu ialah al-malak tu, pembesar, pemimpin. Dia terjemah ni terjemah di sini
sekelompok daripada pembesar. Malak ni pembesar, pemimpin Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Apa mereka berkata Malak ni? Dia kata qalu li nabiyyin lahum. Mereka qalu ni macam meminta lah, berkata, tapi kita terjemah meminta. Mereka memohon li nabiyyin lahum, kepada seorang nabi yang diutuskan kepada mereka pada ketika itu. Ada nabi tapi bukan rasul. Nabi yang ada bersama mereka pada waktu itu. Disebut berbagai pandangan lah. Ada kata Syam'in ke apa. Nama yang disebut dalam Ibn Katsir. Nabi yang diutus, yang dikata Nabiyyin di sini, Syamwil alaihissalam nama dia. Mengikut satu pandangan lain dia kata Syam'un, Nabi yang diutus, yang tidak terkenal lah. Jadi dia minta Nabi yang diturun, yang ada bersama mereka ni, minta apa? Ib'ath lana malikan. Dia minta Nabi supaya Nabi lantik. Ib'ath ni lantikkan untuk kami malikan, seorang raja. Tak ada raja pada waktu itu. Untuk apa? Nuqatil fi sabilillah. Raja ni sebagai ketua angkatan tentera. Dulu gitu, kan? Yang memimpin angkatan tentera ialah Malik, raja. Nah, kita nuqatil fi sabilillah, kami nak berperang di jalan Allah. Sebab bila dia tadi, isu tadinya berlaku penindasan di kalangan umat pada waktu itu oleh musuh-musuh. Okey, dia minta kepada Nabi. Lalu Nabi itu, yang kita kata Nabi Syam'un lah, dia kata pula, dia tanyalah kepada Malak yang nak berjuang ni, pemimpin kampung lah, penghulu, kita kata orang yang ada nama dalam masyarakat, ada jawatan dalam masyarakat, dipanggil Malak. Mungkin kita kata YB lah dalam isu sekarang, kan? Minta begitu. Lalu Nabi tu tanya mereka, qala nabiyun. Nabi tu tanya kepada mereka, hal asaitum, adakah mungkin asaitum boleh berlaku? Asaitum ni boleh jadi kamu, in kutiba alaikumul kita, jika kutiba di fardu. Kutiba dengan makna furida, difardukan, alaikum ke atas kamu, al-qital, perang. Jika difardukan ke atas kamu berperang. Sebab Nabi ni bila doa pada Allah, maka Allah terima doa Nabi. Jadi kalau difardukan, kalau Allah fardukan dekat atas kamu perang, boleh jadikah alla tuqatilu, kamu tidak berjuang? Sekarang ni kamu minta nak perang di jalan Allah, kan? Okeylah, cantik. Tapi aku boleh minta, kata Nabi, kepada Allah, Allah akan fardukan ke atas kamu berperang. Tapi aku takut bila peperangan ini difardukan, maka tidak ada seorang pun boleh tarik diri, sebab dah menjadi fardu. Macam kita semayang, fardu semayang, tak boleh tinggal. Tapi ramai juga orang tinggal. Fardu puasa, wajib puasa, tapi ada orang tinggal. Aku takut kamu ni, kata Nabi ni, kalau difardukan ke atas kamu perang, alla tuqatilu, bahawa la, tidak, tuqatilu, kamu keluar berperang. Boleh jadi ke begitu? Tanya Nabi ni. Apa jawab mereka bila Nabi tanya dia gitu? Dia kata, qalu wa ma lana, mana boleh. Tak cakap dah. Wa ma lana, mana boleh, alla nuqatil, bahawa tidak kami berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Tak boleh, kita kena perang. Sedap cakap, semangat dia. Apa sebab dia nak perang? Dia sebabnya ialah wa qad ukhrijna min diyarina, kita ni dihalau daripada negara sendiri ni. Istilah tu, ukhrijna min diyarina, kita dikeluarkan, kita ditindas di negara sendiri. Mana boleh, mana mungkin kita tidak berjuang di jalan Allah. Satu, wa abnaina, dan kita dipisahkan dengan anak cucu kita.
Masing-masing duduk jauh, kena bawa diri masing-masing nak selamat diri. Kita kena perang pada jalan Allah. Okey, kalau itulah kehendak kamu wahai al-malak. Al-malak tu rujuk pada al-malak di atas tu, min Bani Israel. Jadi Nabi pun doa pada Allah, Allah pun fardukanlah perang. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tak kala difardukan ke atas mereka perang. Kena perang dah ni, kena perang dah, kena keluar dah. Yang cakap sedap tadi ke mana pergi dia? Tawallau illa qalila. Yang ramai-ramai keluar nak perang tadi lari dah. Ini kata Allah, alam tara, wahai Muhammad, berhati-hati. Umat sebelum kamu berlaku perangai dia macam ni. Umat kamu boleh jadi berlaku juga. Apa pendapat kamu? Apa pandangan kamu? Berlaku pada zaman Nabi. Apa perang, apa? Perang yang lari amat. Perang apa? Perang Uhud kan? Tak bersetuju dengan pandangan Nabi, 300 orang lari balik ke Madinah. Nabi pergi kan, perang mempertahankan di Bukit Uhud. Dia orang pandangan dia nak bertahan dalam Madinah. Jadi bila Nabi terima pandangan ramai untuk keluar daripada bandar Madinah, bertahan di Bukit Uhud, yang ni tak setuju, dia tak boleh lari balik. Tawallau dia panggil, tawallau. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jugalah peristiwa yang menjadi sejarah kepada manusia sebelum Nabi. Allah minta Nabi berhati-hati. Alam tara, apakah kamu tidak perhatikan kepada sejarah al-malak, sekumpulan pimpinan-pimpinan? Bila pimpinan tak keluar, orang-orang yang di bawah dia tidak akan keluar jugalah. Kan? Penting malak ni. Jadi falamma kutiba alaihimul qital, maka tak kala difardukan ke atas mereka al-qital, perang. Tawallau, itu jawab dia. Tawallau ai ya tawallau, mereka telah berpaling, illa qalilan minhum, kecuali sedikit sahaja yang setia dengan janji. Illa qalilan minhum. Maka apakah orang yang berpaling saat dalam, orang kata dalam Allah telah fardukan bila dia berpaling, apakah akibat orang yang berdusta begini, berjanji nak berperang, bila difardukan tarik diri, berpaling? Apakah kesan kepada mereka ini? Kata Allah, wallahu alimun bizzalimin. Allah gelarkan mereka itu, yakni yang berpaling daripada medan perang itu, sebagai orang zalim. Zalim. Dan Allah itu, dia ayat lain tu, Allah tu subjek. Nak cerita Allah ni alim, maha reti, amat faham dengan orang zalim. Orang zalim ni dia tak ikut cakap. Dia cakap lain, dia buat lain. Ini Allah kata orang zalim. Kita pun kalau janji tak tepat, kita zalim. Kawan ni, al-malak ni, dia berjanji dengan Nabi, lalu Nabi doa kepada Allah, maka diputuskan untuk mereka berperang secara fardu, tapi mereka tarik diri. Maka kerana tarik diri itu digelar orang zalim. Dan orang zalim ni tak layak masuk neraka, masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa yang berlaku. Cuma ayat berikut, ayat 147 tu, dia cerita secara tafsir, secara detail. Nah, ayat 146 secara generalnya ini berlaku. Maknanya ketidakpatuhan mereka terhadap janji yang mereka sendiri buat perjanjian dengan Nabi mereka. Secara detailnya begini. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah kepada mereka, kan,
nabiyuhum, oleh nabi mereka. Nabiyuhum, nabi di atas tadi tu. Alam tara ilal mala'i min bani Israil, apa ni, min ba'di Musa qalu li nabiyyin. Nabi ni lah, Nabi Syam'un ni. Jadi setelah mereka minta ib'ath lana malika, utuskan ataupun hantarkan kepada kami ataupun lantikkan kepada kami seorang raja. Jadi ayat ni sekarang ni nabi dia pun katalah, wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah kepada mereka, al-malak tu, lahum tu malak, al-malak tu. Apa nabi tu kata? Innallaha qad ba'atha lakum. Bukan nabi tu yang lantik, Allah yang lantik. Innallaha qad ba'atha lakum. Sesungguhnya Allah telah mengutuskan untuk kamu Talut. Talut, dia kenal Talut ni, bukan orang biasa, orang kampung je. Talut dilantik. Talut tidak termasuk di kalangan malak. Malak ni pembesar, sepatutnya grup ni lah dia lantik sebab dia minta, kan? Dialah yang salah seorang daripada malak ni dilantik, okey lah. Ni ambil Talut orang kampung, kan? Allah utuskan, Allah lantikkan Talut sebagai raja, malika. Allah, Talut, dia pun komen lagi. Dia kata apa? Qalu, mereka bertanya ataupun buat komentar kepada nabi mereka. Dia kata apa? Anna yakunu lahul mulku alaina. Nabi, mana mungkin anna tu? Mana mungkin? Bagaimana mungkin anna? Ni komen ni, anna tu, komentar dia. Mana mungkin yakunu lahul mulku alaina? Talut tu nak jadi raja, apa ni, nak megang jawatan kerajaan, memerintah kami. Tak mungkin. Kenapa pula wahai malak tak mungkin Talut dilantik? Allah yang lantik dia. Apa alasan dia? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Kami tu malak tu lah, al malak di atas tu, ilal malak, alam tara ilal malak tu. Malak kata kami ahaqqu, lebih berhak, bil mulki, dengan kerajaan ni, dengan pimpinan ni. Sebab apa? Minhu, berbanding dengan dia. Minhu tu min Talut, min Talut. Apa alasan kamu yang kamu lebih berhak? Alasan dia ada 3 alasan. Pertama, 2 alasan lah sini. Pertama, walam yu'ta sa'atan minal mal. Kami lebih berhak. Alasan satu je sini. Yang 2 tu selepas pada ni. Alasan Allah. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Apa makna walam yu'ta? Dia tidak dikurniakan kekayaan. Nak jadi pemimpin ni kena banyak duit. Nak jadi YB ni kena habis duit banyak. Dia nak lantik YB tak ada duit, tak boleh. Contohnya ni, contoh dekat kita. Bukan kita nak sindir-sindir dah. Contoh gitu senang. Nak jadi YB sekarang kena ada berapa ni? Tu. Kalau kosong tak boleh, kan? Nak bayar kepada orang tua ni, orang pegang banyak. Jadi Talut ni tak ada duit. Macam mana nak lantik dia jadi raja? Bagi alasan dia. Walam yu'ta, tidak diberi sa'atan, keluasan minal ma. Tak kaya lah. Sa'atan ni keluasan, minal ma daripada harta. Itu komentar dia. Makna kami ni ada duit, kami malak ni pemimpin ada duit, jadi kamilah lebih berhak, kata al-malak tu. Apa kata Nabi? Qala nabiyuhum. Qala tu qala nabiyuhum. Nabi mereka pun jawablah atas komentar tadi tu. Nabi kata, innallaha astafahu. Masalahnya bukan aku yang menentukan Nabi raja ni. Innallah, Allah sebenarnya istafahu, pilih dia. Kalau aku nak pilih mu saja dah gitu, kan. Tapi Allah yang pilih dia. Satu. Jadi tak boleh buat keputusan kan. Innallaha astafahu alaikum. Alaikum tu mana untuk memimpin kamu. Satu, Allah pilih Talut, ada kepentingan, ada kelebihan.
Okey, berbanding dengan kamu, memang kamu ada harta, tetapi Talut ni selain Allah pilih, dia ada dua kelebihan. Kelebihan pertama, wazadahu bastatam fil ilmi wal jismi. Kelebihan dia mengatasi daripada orang lain dari sudut ilmu. Basta makna kecukupan. Fil ilmi dari sudut ilmu. Yang kedua wal jismi dari sudut kekuatan tubuh badan dia. Dia berbanding dengan lain dia lebih kuat. Jadi dua alasan ini Allah pilih dia. Bukan harta saja. Sebab harta ni boleh jadi hilang gitu. Tapi kalau ilmu, dia boleh tahan harta dan tubuh badan yang kuat boleh mempertahankan diri dan seumpamanya lah. Ini alasan Talut dipilih sebagai malika, sebagai raja. Dan alasan lain, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah itulah yu'ti yang akan menganugerahkan mulkahu, kerajaannya, man yasha, kepada siapa yang dia nak. Kan? Allah boleh pilih, Allah beri pada sesiapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Wallah itu subjek, mubtada'. Wasi'un ni ada tanwin tu. Kita kena faham wasi'un apa? Luas apa? Banyak kita kata Allah itu luas. Kalau kita nak kenal Allah itu wasi'un, tak berhenti situ. Kita kata wasi'u ar-rizqi, luas rezekinya. Wasi'u al-qudrah, luas kudrat kemampuannya. Wasi'u al-ilmi, luas ilmu Allah. Allah tahu, dia buat, dia pilih tu, Allah lebih tahu. Alim, bukan setakat wasi', tapi alim, amat tahu benda-benda yang kita tak tahu. Oleh sebab itu dia memilih, dia tahu dan dia luas pengalaman ataupun kita panggil kiraan dia terhadap apa yang ditentukan Allah. Habislah berlaku di situ. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah satu peristiwa yang berlaku pada zaman sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi benchmark ataupun kiraan dalam memimpin masyarakat. Ada jenis masyarakat yang begini, yang bercakap, berjanji, tapi bila sampai masa difardukan tidak laksanakan janji. Macam inilah tuan-tuan, saya ambil contohlah. Ni musim haji kan. Musim haji ni, kita pergi haji, kita buat apa? Bila kita pakai ihram haji, kita janji dengan Allah dengan satu perkataan, labbaik Allah. Labbaik Allah. Labbaik Allah ni apa maksud? Talbiyah. Labbaik Allah ni kalau ringkas dia talbiyah. Talbiyah ni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, sampai akhirlah. Saya cek dalam tafsir, dalam makna labbaika ada dua. Pertama, labbaika dengan makna hamba-Mu datang dan terima apa saja kefarduan yang Engkau fardukan atas kami saat kami berada di sini dan saat kami pulang ke negara kami nanti. Itu makna labbaika. Makna tarhib bitaklif dalam tafsir sebut. Tarhib bersedia apa jua tanggungjawab yang Allah letakkan atas bahu dia bila dia balik negara dia nanti. Dia janji labbaik Allah. Dan juga bersedia untuk nak buang segala yang kotor, yang tidak baik dalam diri kita saat balik nanti. Ini labbaika. Jadi kita pergi Mekah, kita buat haji, pergi Arafah, pergi Muzdalifah, pergi Mina, melontar, kemudian tawaf, kemudian balik ke Malaysia. Balik dalam keadaan labbaik Allah. Makna kita bersedia untuk melaksanakan segala ketentuan Allah.
Balik-balik tak buat juga. Kan? Itu pun tawallau. Kadang-kadang kita tak sedar. Kan? Tapi kalau kita balik, kita ikhtiar, tak boleh buat tapi ikhtiar juga, usaha juga, itu tak apalah. Sebab nak buat ni bukan senang. Cakap senang, nak buat payah. Kan? Dalam ceramah kita macam ustaz lah, cakap suruh orang sembahyang tahajud, kita nak bangun sendiri bukan tak boleh bangun juga. Tapi kena usahalah. Tapi Allah marah sangat. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu senang bercakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar dosanya. Besar makta ni kemurkaan Allah, kamu di sisi Allah kamu bercakap sedang kamu tidak melakukannya. Ini cerita. Jadi sebab itulah kita diminta untuk pergi buat haji, dan merupakan satu fardu kan. Haji ni satu kefarduan, satu kewajipan. Bila kita pergi haji, kita buat satu dia panggil agreement, aku janji untuk tak setia selepas pulang daripada haji. Jadi bila pulang daripada haji, kita kena berhati-hatilah. Kalau kita nak pergi haji tu, kita bersedialah. Bila kita pakai ihram, kita berjanji 3 perkara untuk tidak buat di sana dan kita balik. Itu panggil labbaikah. Pertama kan dalam ayat surah Baqarah dia kata, orang pergi haji ni dia kata fala rafasa wala jidal, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Semasa di Mekah, orang haji dia tak boleh buat 3 perkara besar. Yang pertama rafas, kalau dia pergi suami isteri, dia tak boleh bersama suami isteri di sana, kan? Jangan sewa bilik sebelum habis haji. Bahaya sewa bilik, kan? Yang kedua fusuk ni sebarang maksiat yang menyebabkan kita langgar perintah Allah, dia panggil fusuk. Yang ketiga jidal. Dalam haji ni tak boleh jidal, tak boleh berbantah-bantah yang menyebabkan kita berpecah antara satu sama lain. Ini kadang-kadang mudah berlaku kita pergi. Saya masa pergi, kita duduk free ni masa tunggu haji ni. Masa tunggu nak ke Arafah ni, ramai orang free. Masa ni lah dia berdebat, jidal. Sedangkan itu bahaya kepada umat Islam. Jadi orang kata nak pergi haji ni kena cukup-cukup syarat. Walaupun cukup syarat, pergi sana dia akan tertarik dengan benda-benda yang dilarang itu. Jadi itu sebagai tambahan lah, bahawa hidup kita ni sentiasa dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, bagi kita yang tidak pergi haji ni, kita dikehendaki berkorban, kan? Berkorban ni ada, kalau kita nak rajuk ayat haji tadi, ayat 197 surah Baqarah yang mengenai syarat haji tadi. Kalau tuan-tuan nak tengok ayat mengenai kurban, rujuk ayat surah Al-Haji ayat 34. Ni bab kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, ayat tu. Ayat surah Al-Haji ayat 34. Boleh tengok, ada masalah? Surah Haji. Kita berhenti setakat ni dulu. Setakat ayat 247. Kita tengok ada masa sikit, kita tengok surah Haji berkaitan dengan kurban. Surah Haji ayat 34. Okey, muka surat 336. Muka surat 336.
ayat 34 tu, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat Allah kami peruntukkan mansaka. Mansaka ni dia panggil time, waktu mengerjakan kurban. Mansakan, kata ulama, mansakal kurban, masa melakukan kurban. Mansakal kurban, bila hari 10, 11, 12, 13, 4 hari itu dipanggil mansaka al-kurban, masa kurban. Kita boleh buatlah kurban hari-hari mana yang kita rasa sesuai. Tapi ingat, kata Allah, tujuan apa kita buat kurban itu? Liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tujuan mereka melakukan kurban ialah liyadhkuru ismallah, supaya agar itu tujuan, untuk mereka mengingati, menyebut ismallah, nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, daripada binatang ternakan. Bahimah binatang, al-an'am ternakan. Maknanya orang yang ada kemampuan untuk berkorban, dia kena berkorban sekurang-kurangnya satu keluarga, satu bahagian. Kurban ini tujuannya ialah untuk ingat kepada Allah. Liyadhkurusmallah, ingat pada nama Allah. Nama Allah ni banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengenakan nikmat yang segala-gala yang kita miliki ni. Rahman, ingat ya Rahman, ingat ya Rahim, yang beri hidayah ialah Rahim Allah. Ya Razzaq, yang beri rezeki. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, macam-macam boleh kita ingat pada Allah saat kita melakukan kurban. Jadi ini dalil kita kena buat kurban. Nabi SAW buat haji sekali je kan, haji besar tu, tapi kurban tiap-tiap tahun. Jadi kita kena buat kurban, dan tujuan kita buat kurban ialah liyadhkurusmallahi ala atas kurniaan Allah. Orang mampu berkurban, tak berkurban, dia tidak, seolah-olah dia lupa kepada Allah, atas kurniaan Allah. Kemudian Allah kata, fa ilahukum ilahu wahid. Itu pun antara syarat kurban. Kita kena mengabdi diri hanya kepada Allah, jangan berkelahi disebabkan kurban. Falahu aslimu, hanya kepada Allah kamu serah segala kebaikan. Itu. Kemudian tuan-tuan boleh tengoklah, syarat kita melakukan kurban ialah mana sifat orang berkurban yang berjaya mengikut ayat ni ialah wabashiril mukhbitin, beri khabar gembira kepada mukhbitin ni, orang yang tunduk dalam melakukan kurban, orang yang taat melakukan kurban. Tuan-tuan boleh tengok ayat selepas pada tu, sifat-sifat orang yang berkurban di jalan Allah ataupun berkurban di hari raya kurban ni lah. Jadi mudah-mudahan dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan daripada kurban kita, insya-Allah. Sekadar itu aku qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi